عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara Nabi bersama Hadi Syahudin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini kita menyambung lagi kuliah tafsir kita menerusi surah Taha. Masih lagi membincangkan tentang peristiwa yang berlaku sepeninggalan Nabi Musa terhadap Bani Israel. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 83 hingga seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. صدق الله العظيم. Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Berkatalah Musa, itulah mereka yang telah menyusuri aku dan aku segera kepadamu ya Rabbku supaya engkau ridha kepadaku. Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu selepas kamu meninggalkannya dan mereka telah disesatkan di Samiri. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih lalu berkata, hai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu satu janji yang baik? Maka apakah telah selama masa yang melalui itu bagimu? Atau kamu mengkehendaki agar kemurkaan dari Rabbmu menimpamu, lalu kamu langgar perjanjianmu denganku? Sadaqallahul azim. Untuk yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Nabi Musa pun pergi meninggalkan mereka untuk perjumpaan, pertemuan dengan Allah SWT dan sekaligus diberikan kitab Taurat. Jadi selepas Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan pengikutnya, Nabi Musa telah pun melintasi lautan tersebut. Maka Nabi Musa memberitahu mereka bahawa Rabbnya telah merintahkannya untuk datang bersama Bani Israel. Ketika itu mereka dalam perjalanan menuju ke tempat kelahiran, iaitu ke Gunung Tur, untuk diberikan kepada mereka kitab Taurat, sebuah kitab yang terdapat dalamnya ajaran-ajaran untuk mereka dan aturan hidup dari segi agama dan juga dunia. Dan Musa telah menjanjikan kepada mereka di sebelah kanan Gunung Tur. Akhirnya Nabi Musa cepat-cepat berjalan ke tempat dijanjikan, memilih saudaranya Harun menjadi pengganti untuk mengawal Bani Israel. Berjalan bersama mereka di belakang Musa secara perlahan sehingga nanti boleh bertemu di Gunung Tur. Dalam perjalanan tersebut terjadi satu ujian dilakukan oleh Samiri kepada Bani Israel dengan membuat anak lembu dan mengajak mereka patung anak lembu dan mengajak mereka untuk menyembah hasil buatannya itu, dan merintahkan mereka untuk tidak meneruskan perjalanan mencari Nabi Musa AS. Jadi Allah bertanya di sini, mengapa? Apakah yang menyebabkan kamu datang lebih cepat sampai meninggalkan mereka bersendirian? Dan telah muncul satu fitnah yang besar diakibatkan dari tergesa-gesanya kamu bila Samiri datang untuk menjadikan anak lembu sebagai Tuhan yang disembah selain Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, oleh sebab itu ada sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa perlahan-lahanlah, kerana dalam terburu-buru itu ada penyesalan dalam hati. Dalam berhati-hati ini merupakan keselamatan. Ini dalam patah harap mengatakan, fita'anni as-salama wa fil ajalati nadama. Dengan tergesa-gesa banyak penyesalan berlaku, dengan melakukan satu perkara secara berhimah, berhati-hati, teliti, walaupun perlahan, maka ada banyak kebaikan. Jadi Allah bertanya kepada Musa, mengapa kamu datang lebih cepat? Kedatangan telah menyebabkan mereka telah diuji dengan menyembah patung berhala. Jadi Allah telah memberitahu Nabi Musa satu perkara yang terjadi pada kaumnya. Mereka telah pun diperdayakan oleh Samiri yang membuat patung anak lembu lalu mengajak mereka untuk menyembah dengan alasan anak lembu ini merupakan Tuhan yang Nabi Musa terlupa untuk bawa pergi. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kisah yang sebenarnya kalau kita perhatikan, bahawa Bani Israel ni bila mereka nak pergi,
menyelamatkan diri bersama Nabi Musa dan perintah Allah SWT untuk keluar itu, dan akhirnya telah pun melepasi lautan. Mereka telah, perempuan-perempuan Bani Israel ni telah pun membuat pinjaman barang-barang perhiasan milik perempuan-perempuan Qibti. Jadi seluruh hukumnya halal, harus untuk meminjam gelang, meminjam rantai, meminjam anting-anting, meminjam cincin, berlian, emas dan sebagainya daripada orang lain. Hukumnya harus. Kalau kita nak berkahwin, tak ada duit, tak payahlah beli, tak payah bayar dulu, beli dulu bayar kemudian. Haram hukumnya tuan-tuan, emas tidak boleh buat seperti itu, kerana dia barang ribawi. Tapi kalau nak pinjam, kakak punya, makcik punya pinjam untuk malam pengantin bagi nampak cantik, tak ada salahnya. Jadi mereka telah meminjam barang-barang perhiasan itu mengikut satu riwayat daripada perempuan-perempuan Qibti, perempuan-perempuan Bani Qibti Akbar, iaitu Fir'aun punya keturunan bangsa. Tiba-tiba malam tu datang perintah Allah SWT untuk mereka melarikan diri lalu selamat, dikejar oleh Fir'aun dengan tenteranya pula yang tenggelam. Jadi sekarang emas, perhiasan ni milik golongan Qibti. Adakah halal untuk mereka ambil? Lalu Samiri telah pun mengatakan kepada mereka, emas-emas yang di tangan perempuan-perempuan ini tak boleh pakai, tak boleh ambil, itu milik orang-orang Qibti. Walaupun mereka telah mati, maka hendaklah dilakukan satu-satu perkara yang syarat, iaitu untuk menepati jangan ambil barang tersebut. Hendaknya supaya jangan ambil barang tersebut. Satu pandangan lain mengatakan ianya merupakan emas perhiasan milik orang-orang Qibti yang telah hanyut, yang telah mati tenggelam karam dalam lautan emas. Fir'aun ni nak pergi perang, bukan saja membawa tentera di kalangan lelaki, bahkan isteri-isteri mereka pun turut dibawa untuk menemani. Maklumlah dalam tentera kalau tidak ada perempuan maka berlaku maksiat. Jadi dibawa perempuan. Ini satu pandangan yang kedua, disebut oleh para ulama tafsir semua ni. Contohnya Al-Baghawi, Ibn Athir Andalusi, Ibn Katsir, Ibn Jarir Tabari. Jadi yang pentingnya emas tersebut milik Qibti, sama ada dipinjam ataupun hanyut selepas mereka tenggelam dalam laut. Nanti jangan tanyalah tuan-tuan, emas ni pula jatuh dalam laut, ditenggelam, tak adalah benda ni, tak perlu kita gurau lanjut. Yang penting milik orang Qibti, bukan milik mereka. Jadi Musa As-Samiri, si Dajjal ini yang disebut oleh Ibn Athir Andalusi merupakan munafik di kalangan pengikut-pengikut Nabi Musa. Macamlah Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan seorang munafik, ketua munafik yang kita telah bincangkan kisahnya dalam surat Taubah, panjang lebar dalam kuliah tafsir surat Taubah yang lalu. Jadi golongan munafikun ni ada sentiasa, dan tampilnya munafikun di kalangan orang beriman menunjukkan Islam berada di tahap kekuatan yang memuncak. Dan yang Musa menang, maka adalah di kalangan yang tak puas hati. Tapi tak puas hati nak tonjolkan imej sebagai musuh, tentulah tak kena. Maka berpura-puralah menjadi sahabat, tapi dalam hati penuh kedengkian terhadap Nabi Musa dan perjuangannya. Maka dia ni munafik, Dajjal ini munafik, si Musa As-Samiri ni. Apa dia buat? Dia mengatakan kepada Bani Israel yang memiliki emas milik golongan Qibti, perhiasan mereka, kumpulkan di sini, kita tidak berhak untuk mengambilnya. Nanti kita tunggu perintah Nabi Musa atau Nabi Harun, apa tindakan selanjutnya. Yang penting jangan ambil, benda ni bukan milik kita. Maka dikumpulkan dalam satu lubang. Riwayat yang kedua mengatakan Nabi Harun sendiri yang suruh supaya dikumpulkan di situ, kerana bukan milik kamu. Bagi Bani Israel tuan-tuan, hasil rampasan perang yang dipanggil sebagai ghanimah tidak boleh diambil. Bagi kita orang Islam, kalau berlaku peperangan dengan musuh Allah SWT, maka harta mereka akan dibahagi-bahagikan kepada tentera yang terlibat. Tapi bagi Bani Israel tidak boleh. Lalu harta tersebut mesti dikumpulkan, kata Nabi Harun, riwayat yang kedua, letak dalam satu lubang, dan kemudian Nabi Harun pun berdoa kepada Allah SWT agar ia terbakar. Itu adalah prinsip syariat mereka, beza daripada syariat kita. Kita telah bincangkan pada hujung surah Al-Hajj sebelum ini, bahawa syariat Islam ini banyak bersifat al-hanafiyatus samha, wa istu bil hanafiyatus samha. Islam ni banyak melonggarkan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Islam banyak memberi kemudahan yang tidak pernah diberi pada syariat terdahulu. Ini antara ciri-ciri hebatnya Islam berbanding dengan syariat Nabi-Nabi terdahulu yang padanya ada banyak perkara yang diperketatkan. Apapun, sekarang emas sudah dikumpulkan, maka Samiri merayu kepada Nabi Harun yang ada di situ. Harun, doalah kepada Allah agar doa aku dimakbulkan olehnya. Doalah kepada Allah kerana kamu seorang Nabi, doa kamu makbul, agar doa aku dikabulkan olehnya. Maka Nabi Harun tanpa berfikir panjang, berbaik sangka kepada pengikut Nabi Musa ni berdoa, ya Allah kabulkan doa si Samiri. Rupanya Samiri telah berdoa mengambil
kesan ataupun bekas tapak kaki kuda Jibril yang lalu yang disimpan dalam serbannya, tanah tersebut, tanah dasar laut tersebut. Dia pun mengeluarkan daripada serban, dicampakkan ke tempat emas itu berkumpul, perhiasan itu berkumpul. Dia berdoa kepada Allah SWT, dan doanya telah didoakan oleh Nabi Harun pula agar dimakbulkan, supaya tanah pasir dasar lautan tersebut bertukar menjadi lembu. Setengah riwayat mengatakan bahawa Samiri ini berasal daripada keturunan yang bukan Bani Israel, daripada pesisiran tempat bernama Samirah, yang memang mereka menyembah lembu. Barangkali macam orang Hindu lah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Rupanya Hindu ni satu kepercayaan lama, kuno rupanya. Ada kaitan juga dengan si Samiri ni tuan-tuan. Tapi tentulah syariat Nabi lebih awal, kerana Nabi Adam adalah yang pertama bawa syariat Islam. Jangan pula ada yang jahil mengatakan ya Hindu lebih awal daripada Islam. Tidak. Syariat Islam itu yang pertama, di bawah perutusan Nabi Adam. Nabi Nuh membawa Islam, semua Nabi ni membawa Islam. Cuma nama yang dominan digunakan pada waktu itu Yahudi, agama bangsa Yahudi, kerana bangsa yang dominan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, sekarang apa berlaku? Dia telah mendoakan supaya bekas tanah yang diletak dalam serban, kesan tapak kaki kuda yang dinaiki oleh Jibril itu tukar menjadi lembu. Dan sekarang lembu tersebut mengeluarkan suara pula, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini sihir. Ini nama istidraj. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum Samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala alaykum al-ahdu am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم إجلا جسد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Kemudian Musa kembali pada kaumnya dengan marah dan bersih hati. Dia berkata, wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu satu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa perpisahan denganku sehingga menghendaki menyebabkan kamu mencari kemurkaan Tuhan kamu? Kamu melanggar perjanjianmu denganku? Mereka berkata, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjian kami denganmu, wahai Nabi Musa. Tapi kami ni yang telah disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu. Maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka pun berkata, inilah Rabbmu dan Rabb Musa, tapi Musa telah lupa. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak memberi jawapan kepada mereka atau meminta mereka, dan tidak dapat memberi kemudaratan dan tidak boleh memberi manfaat? Faham tak tuan-tuan ayat ni? Jadi sekarang, bila Nabi Musa tidak ada, Musa Samiri telah pun mengambil kesempatan di atas ketiadaan itu. Nabi Harun tidak lagi taati. Yang taat kepada Nabi Harun tinggal 70,000 sahaja. Dalam satu riwayat, daripada 600,000 yang sama-sama selamat dari dikejar oleh Firaun. Tidak sampai lebih sikit daripada 10% tuan-tuan yang ikut Nabi Harun. Yang lain semuanya sesat bersama dengan Musa As-Samiri. Kerana dalam diri orang-orang Yahudi ni sudah ada elemen syirik pada Allah SWT, kecenderungan untuk syirik. Dulu kita telah bincang dalam surah Al-A'raf yang lalu. Qalu fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Mereka melihat orang menyembah patung berhala, mereka minta kepada Musa juga untuk membuat patung berhala Allah SWT. Dengan sebab itu menjadi lebih dekat, lebih mudah untuk faham. Tak semua benda ni tuan-tuan kita boleh tonjolkan untuk image. Dia nak tahu macam mana berada dalam alam barzah, pergi buat kubur, masuk tidur dalam tu. Ini tak disuruh tuan-tuan. Ini tak disuruh. Dia perkara sam'iyat, ghaibiyat, bukan boleh dibayang-bayangkan. Boleh masuk dalam kubur, dengar orang kena seksa dalam kubur. Apa menambah pada kita tuan-tuan? Islam tidak datang dalam untuk begitu, untuk kita praktikkan segala benda, segala macam boleh kita ketahui dengan fizikalnya. Benda itu benar-benar bersifat sam'iyat, ghaibiyat. Dahulu ada satu golongan yang menyangkakan dengan cara itu boleh dekat dengan Allah SWT. Tak pernah dibuat Nabi lah tuan-tuan. Para sahabat, tabi'i, salafus salih tak pernah buat seperti itu. Tak ada riwayat mengatakan Imam Syafi'i gali kubur, baring dalam kubur, tutup pula dengan keranda, betul berkomunikasi dengan wireless phone ke dengan orang kat luar. Apa kamu rasa panas ni macam mana? Puas tak hati kamu? Takut tak kamu bermaksiat? Tak adalah tuan-tuan, tak perlu ke tahap itu. Jadi kecenderungan untuk mengambil patung berhala ni adalah sifat Yahudi daripada awal. Mereka telah minta Nabi Musa untuk membuat patung berhala daripada awal.
Jadi bila Nabi Musa tidak ada di sisi mereka, maka tepatlah waktu dan timingnya untuk mereka menyembah berhala. Dan datang pula Musa As-Samiri telah pun menjera mereka, memujuk mereka, mengajak mereka untuk perkara syirik kepada Allah SWT. Dan tambahan pula, bila patung lembu yang dijadikan dengan doa itu, doanya yang mengagungkan Allah SWT sebagai satu istidraj, maka lembu tersebut, patung lembu tersebut kini mengeluarkan suara. Para ulama tafsir mengatakan bahawa suara tersebut kalau kita tiup pada benda yang bersifat ada rongga, patung ini ada rongga yang daripada mulut ke duburnya, ditiup di awal tentulah keluar macam trompet, bunyilah angin keluar. Sebuah riwayat mengatakan bunyinya sekali, kata Imam Ibn Atiyah Al-Nalusi. Pada lain mengatakan bahawa dia berbunyi berkali-kali, bunyi seperti memang bunyi lembu. Apa lembu ni bunyi macam mana? Menguak macam lembu, maka bunyi seperti lembu. Kalau guna akal pun takkanlah Tuhan daripada lembu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi nampaknya Bani Israel tersesat, dan kesesatan itu seperti yang telah kita bincangkan memang ada asasnya, kerana mereka merupakan golongan yang cukup cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan lihat dalam kuliah akan datang tentang sifat-sifat golongan Yahudi. Allah jelaskan sebagai contohnya surah Al-Maidah, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut." Takkah aku kabarkan kepada kamu satu yang lebih teruk daripada itu, iaitu seorang yang telah laknat Allah SWT dan Allah murka ke atasnya, dijadikan di kalangan mereka ni beruk dan juga khinzir, babi, dan juga penyembah-penyembah berhala. Itulah golongan Yahudi disifatkan Allah SWT. Kita pernah bincangkan kali ini bagaimana mereka ditimpakan dengan darah, katak, kutu dan sebagainya, tapi mereka tetap juga dengan keingkaran kejahatan mereka. Lanjutan daripada perkara ini akan kita uraikan dalam kuliah tafsir yang akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.